kita mulakan pada malam ini, sesi malam ini, dengan mengulas titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang telah bersidang pada hari ini, yang meminta supaya setiap pemimpin-pemimpin politik termasuk rakyat berhenti daripada memainkan isu perkauman sempit demi kelanjutan agenda politik masing-masing. Ini satu pesanan yang sangat baik, tuan-tuan. Dan ada banyak, ada lima tadi saranan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Salah satu daripadanya ialah baginda Yang di-Pertuan Agong ketika bertitah, baginda mahu supaya rukun negara diterapkan dalam setiap program majlis. Jadi malam ni kita akan mulakan dengan membaca rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Siapa yang belajar di sekolah ni, saya rasa sampai bila pun tuan-tuan tiap-tiap minggu dengar 5 perkara dalam rukun negara kita ni, sudah pastilah walaupun dah lama kita tak membaca rukun negara ni, ianya tersemat rapi di dalam minda kita, insya-Allah. Jadi saudara, malam ni kalau ada sesiapa ingin bertanyakan sebarang soalan, kita terbuka untuk menjawab apa jua jenis soalan. InsyaAllah semampu yang boleh saya akan jawab. Silakan saudara Wan Quresh. Jangan main campak sana campak sini. Ni tak ada kaitan dengan tajuk tu. Okey, tak ada kaitan apa. Sivaraj calon MIC tu, untuk Padang Serai ni, dia kata dia akan teruskan juga jadi calon di Padang Serai, walaupun ada ura-ura yang mengatakan suruh BN tarik diri kat Padang Serai bagi laluan pada PH, sebab PH dah tarik diri di Tioman tu. Apa komen tu? Komen saya simple saja, itu hak beliau, sama ada beliau mau menyambut. Kalau di Tioman kita lihat calon Pakatan Harapan telah memberi laluan kepada calon Barisan Nasional. Sepatutnya calon di Bagan Serai itu, di Padang Serai itu, dia pun berbesar hati, berlapang dada untuk menyahut dan memberi laluan kepada sahabat kita PH di Padang Serai. Namun saya tak nak komen lah, itu hak beliau. Beliau telah mendapat watikah lebih awal lagi. Sepatutnya watikah tu digunakan semasa penamaan calon pada 5 hari bulan November yang lepas. Jadi apa yang berlaku selepas tu bagi saya ialah kita nak tarik watikah pun tak boleh, Cuma saya secara peribadi tidak akan turun ke Padang Serai. Sebabnya ialah kerana walaupun beliau punya pilihan raya ni belum selesai, Sivaraj telah mengeluarkan satu kenyataan sama macam Presiden MIC, iaitu menuntut supaya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Sebagai seorang calon pilihan raya yang bertanding pun, watikah dia tu pun Datuk Seri Zahid bagi, dan kau punya pilihan raya pun belum selesai lagi, dia boleh buat kenyataan yang cukup biadab. Dan saya dah mengambil keputusan, saya tidak akan turun ke Padang Serai untuk membantu. Saya rasa ramai orang UMNO begitu marah dengan kenyataan Sivaraj ni. Selagi dia tidak memohon maaf kepada Datuk Seri Zahid, saya rasa dia akan bertanding sendiri-sendiri. Tak sepatutnya dia terlibat dalam mainan politik pihak-pihak tertentu yang telah memperdaya. Hari ini MCA mengatakan bahawa tokoh kanan di dalam Barisan Nasional yang telah memujuk mereka untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Besok lusa kita dengar pula tokoh MIC pula cakap mereka telah dipujuk oleh
oleh Syamuddin lah, senang cerita kan, untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Maknanya dia membantu untuk tarik orang kita pergi menyokong musuh kita. Dan ini bukan kali pertama Syamuddin buat kerja ni. Masa pilihan raya 2018 bila kita kalah, dia bantu tarik MP kita pergi ke Bersatu. Dia bantu juga tarik ketua-ketua UMNO bahagian di Sabah. Ramai melompat secara beramai-ramai menyertai Bersatu. Ramai yang terduduk selepas kita menang di Cameron Highland. Last kali Syamuddin pun tak lompat pergi Bersatu. Jadi kita pun nasihat Syamuddin ni, kalau dah tak boleh nak setia sangat dengan UMNO ni, lebih baiklah dia angkat kaki, lebih baiklah dia menyertai Perikatan Nasional secara rasmi. Lebih baik, lebih terhormat. Dan sudah pasti kawan-kawan dia yang kat sebelah sana tu lebih menyayangi dia daripada kita. Kita ni memang menyirap darah dengan dia kan. Buat apa dia nak berkawan dengan kita lagi? Betul tak? Alang-alang dia memang sayang sangat dengan Perikatan Nasional, sayang sangat dengan Muhyiddin, dengar sangat cakap Muhyiddin, apa Muhyiddin suruh buat, dia buat. Pergilah. Jangan kacau kita orang lagi. Move on. Okey? Tengok ni soalan daripada komen itu. Dia tanya minta Datuk ulas sikit berkenaan dengan tadilah mesyuarat raja tadi. Salah satunya berkenaan dengan pelantikan hakim tu. Okey, saya nampak tadi cadangan yang amat baik daripada Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong, di mana baginda mencadangkan supaya JAC ataupun Judicial Appointment Commission, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, biasanya dia consist of 4 orang hakim yang masih bertugas. Masih bertugas, 4 orang hakim masih bertugas, dan 5 orang yang dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi cadangan daripada Kebawah-Duli Tuanku ialah supaya 5 orang ini terdiri bukan daripada cadangan Perdana Menteri, tetapi lebih kepada cadangan yang dibuat oleh wakil-wakil pertubuhan. Contohnya dia kata bar kaunsil lah, ataupun pertubuhan-pertubuhan apa-apalah, pertubuhan-pertubuhan NGO dan sebagainya. Bagi saya roh idea tu sangat baik. Sangat baik. Boleh diterima pakai. Kerana ianya boleh menyebabkan badan kehakiman itu lebih telus, kurang campur tangan orang politik. Jadi tidak ada lagi hakim-hakim yang dilantik seperti mana zaman Mahathir dan zaman Muhyiddin, terdiri daripada mereka yang mempunyai political inclination kepada sesuatu pihak. So kita support saranan Kebawah-Duli Tuanku. Idea dia baik, beri kepada yang bebas. Cuma kena pastikanlah pertubuhan-pertubuhan itu betul-betul bebas. Macam mana nak cari pertubuhan-pertubuhan yang bebas ni? Itu pandai-pandailah. Mungkin baginda boleh menasihatkan Jack macam mana nak mengisi tempat-tempat tersebut dengan wakil-wakil daripada bebas. Okey? Okey tu. Ada lagi? Ya. Okey tu, ini soalan pada kawan pada Sabah tu. Okey. Dia masih lagi keliru tu tentang tentang calon satu Sabah yang bertanding pada PRU lepas tu. PRU 15. Parti itu menggunakan gabungan rakyat Sabah simbol GRS. GRS, okey. Kata Muhyiddin, walaupun menggunakan logo GRS, kemenangan calon itu akan dikira kemenangan bersatu. Kerana ini adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional. Sedangkan di pusat PN sah memilih jadi blok pembangkang. CM Sabah Gigi telah umumkan untuk join kerajaan perpaduan. Calon itu menang di Batu Sapi tu. Okey, macam mana status calon tu? Untuk Muhammad Muhyiddin kan? Mereka tak bertanding menggunakan lambang PN. Mereka bertanding menggunakan lambang GRS. Maka kursi itu milik GRS. Mana-mana pihak
dalam GRS nak memberikan sokongan kepada mana-mana Perdana Menteri, ianya perlu dibuat secara en bloc. Walaupun salah seorang daripada calon GRS itu adalah ahli Perikatan Nasional. Dia tak boleh pandai-pandai memberikan SD ke apa ke kepada Muhyiddin Yassin. Tak boleh. Kalau dia mengambil keputusan keluar daripada GRS dan kembali menyertai Perikatan Nasional, maka kursi dia tu kosong. Kursi dia tu secara automatik dikosongkan mengikut Akta Lompat Parti. Okey, ada lagi? Okey Dok. Ni komen pada kawan kita tu, saudara Hisham Jalil tu. Hisham Jalil lah. Dia pandangan tu. Dia kata, tidakkah dengan mengecilkan kabinet itu boleh menyebabkan bebanan yang berat terhadap setiap kementerian yang bertanggungjawabkan, dan ini boleh menyebabkan pentadbiran menjadi tidak efisien sangat tu. Maknanya saiz kabinet tu perlu dibesarkan sikit tu. Apa tentunya setuju? Saya setuju, tetapi kita kena faham ini aspirasi Perdana Menteri, dan juga saya rasa ini juga aspirasi ke bawah duli tuanku, supaya duit negara dapat dijimatkan, jangan terlalu ramai sangat menteri-menteri, timbalan menteri. So saya rasa saya dah ulas benda ni. Saya sendiri pun merasakan bahawa kabinet ni tidak boleh terlalu kecil. Kalau dia kecil pun nanti banyak orang yang patut kita boleh letak untuk menyantuni semua orang pun tak boleh nak letak. Itu pun akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Itu juga akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan sebagainya. Kerana kita akan terpaksa meninggalkan orang yang penting. Presiden-presiden parti juga ada kemungkinan besar tidak dapat jadi menteri, dan ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan akan menyebabkan kerajaan mungkin boleh tidak stabil. So ada asas lah boleh cakap tu. Betul. Kabarnya besok PM akan umum kabinet tu. Jadi apa pandangan dan harapan tu? Pandangan dan harapan saya. Pandangan saya harap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan diberikan jawatan Menteri Kanan. Itu harapan saya lah. Harapan saya secara peribadi itu biar saya simpan lah. Okey, kita doa je lah kan. Betul, ni ada soalan tu berkenaan juga dengan tadi tu jawab tu. Dia kata sekiranya Tok Mat dilantik jadi TPM dan Tok Zahid tak dilantik sebagai TPM, adakah benda ni akan UMNO tu akan bergolak sekali lagi tu? Pasti. Saya rasa saya dah ulas benda ni. So kita harap tak berlaku lah. Tak berlaku lah. Saya yakin pun tak berlaku. Datuk Seri Anwar tahu apa dia betul buat. Okey? Okey. Ada lagi? Okey Dok. Ini dia kata Abdul Rahman daripada Kuala Ketil Kedah tu. Dia ni mewakili petani-petani tu. Dia kata dia bimbang sekiranya adakah kemungkinan subsidi yang diorang ada untuk petani ni akan ditarik balik dengan kerajaan ni tu. Okey, ini kita kena faham sekarang ni kerajaan ialah kerajaan campuran. Jadi sebelum kerajaan ni mengambil keputusan untuk tarik balik atau untuk melaksanakan, sudah pastilah mereka akan buat perbincangan secara bersama. Kalau keputusan untuk tarik balik sesuatu subsidi dan sebagainya, ianya keputusan bersama. Kalau ianya keputusan nak berikan bantuan atau tambah subsidi, ianya juga akan menjadi keputusan bersama. Jadi jangan bimbanglah. Kita ada suara di dalam kabinet daripada UMNO, daripada Barisan Nasional yang akan menyuarakan keluh kesah rakyat. Kita akan jadi juru bicara rakyat. InsyaAllah. Okey? Ada lagi? Okey Dok. Ya. Partner sparring kita tu. Partner sparring. RPK. Partner sparring. Dia tak boleh tau cakap dia RPK sebab dia jarang berfikir. dia cakap, saya rasa dia RTPK. Raja tidak berfikir. Malulah pakai nama raja. Dia kata dalam tu dia punya tu dia tu Lokman Adam membuat damage control
atau menegakkan pedang yang basah dalam usaha nak yakinkan orang Melayu dan penyokong UMNO yang menjadi tali barut kepada Anwar Ibrahim adalah tindakan yang mulia tu, dia kata. Ya. So tak kisahlah dia nak cakap apa kan. Bagi saya, kita bukan buat damage control. Kita menyesuaikan diri mengikut keadaan. Kita dah berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan bahawa rakyat Malaysia memilih Barisan Nasional sebagai kerajaan. Tetapi apa yang Raja Petra buat? Raja Petra, dia membuat rakyat Malaysia confused. Dia membantu untuk Tan Sri Muhyiddin menyebarkan fitnah yang mengatakan bahawa kalau undi Barisan Nasional, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Masalahnya, disebabkan dia cakap daripada Manchester, dia cakap tak perlu ada lesen, mulut dia tak ada insurans, dan dia kebal daripada sebarang tindakan undang-undang sebab berada di luar negara, maka ramai orang terpedaya dengan apa yang dia cakap. Dia adalah antara orang yang menyumbang menyebabkan hari ini orang Melayu berbelah bagi. Ada yang undi BN, ada yang undi PN, ada yang undi PH, ada yang undi GTA, ada yang undi bebas. Kan? Dia menyumbang kepada keadaan hari ini. Kalau kita punya usaha untuk pastikan BN boleh memerintah secara bersendirian, berjaya, tidak dihalang oleh puak-puak pengkhianat bangsa ni, maka hari ini BN memerintah secara bersendirian dan mengikut acuan kita sendiri. Pakcik tadi pun tak perlu bimbang dia punya masalah kena potong subsidi baja ke apa. Dia tak perlu bimbang. Dia tahu Barisan Nasional boleh jaga rakyat. Tapi hari ini bila tidak ada satu parti pun berjaya membentuk kerajaan, ke bawah dulu tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi Muhyiddin, bos kepada Raja Petra ni, angkuh menolak terus cadangan ke bawah dulu tuanku. Sehinggalah bila kita dah bersetuju, bila Perikatan Nasional tak nak kerjasama dengan Pakatan Harapan, ke bawah dulu tuanku titahkan supaya UMNO membantu kerajaan perpaduan, menyertai kerajaan perpaduan ini. Bila kita dah sertai, baru dia sibuk, dia kata dia setuju untuk buat kerajaan perpaduan. Tapi letak lagi syarat dengan mereka yang sehaluan dengan kami. Yang sehaluan dengan dia PAS je. BN tak pernah sehaluan dengan dia. Jadi dia nak bentuk kerajaan perpaduan apa? Apa maksud kerajaan perpaduan? Kerajaan perpaduan ni kerajaan yang menyatukan pihak-pihak yang bertelagah, pihak-pihak yang memusuhi satu sama lain selama hari ini di dalam satu pasukan. Kalau dia kata, oh kami akan bentuk kerajaan, kami bersetuju bentuk kerajaan campuran selepas dah ada kerajaan, selepas Anwar Ibrahim dah dapat sokongan daripada BN dan GPS dan GRS dan KDM dan bebas, baru dia nak bersetuju. Kau punya masalah lah. Siapa suruh kau lambat buat keputusan? Siapa suruh kau awal-awal lagi gelojo menolak keputusan ke bawah dulu tuanku, cadangan ke bawah dulu tuanku? Kan? So benda ni yang kita kena bagi rakyat faham. Kita bukan buat damage control. We are making our choice. When the public decided not to allow anybody to win the election and form the government alone, then we got to accept that they want us to join hands together to form a new government, a coalition government. Apa kudarat kita untuk menghalangnya? Tak boleh. Jadi antara dua pilihan, orang yang pernah menganiaya kita, pedajal kita, pernah khianat kita, dengan orang yang kita tak tahu ni, dia boleh buat baik dengan kita ke tak boleh? Sudah pastilah kita bagi peluang pada orang yang kita belum tahu lagi ni. Anwar Ibrahim ni macam mana? Betul tak? Daripada orang yang betul-betul kita tahu dia ni adalah zalim, perompak, lepas tu perasuah. Bukan makan rasuah je, bukan menyeleweng duit negara je. Dia rasuah, dia rosakkan masa depan anak-anak kita.
Dia rosakkan pemikiran anak-anak muda kita dengan membayar undi-undi. Takkan kita nak kerjasama macam Ibrahim, Tuan Ibrahim Toman cakap. Orang baik tak boleh kerjasama dengan orang yang tak baik. Betul lah tu. Takkan kita UMNO ni yang rasuah semua dah dikutip pergi ke Bersatu, yang mana ada kes-kes berat apa semua sekali, Datuk Zahid dah tengok dia ni tak ada kesetiaan, kita dah gugurkan dia calon pilihan raya, kita dah hampir nak bersih, itu pun ada lagi terlepas 10 orang. Takkan kita nak kerjasama dengan Muhyiddin? Mestilah kita pilih, bagi peluang pada orang baru yang belum pernah ada track record menzalimi kita.